Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi teruskan dengan pengenalan. Pembahasan tentang kisah pertemuan antara dua Nabi yang mulia ini merupakan pembahasan yang cukup penting, kerana sebahagian orang sufiah yang ekstrim berdalil dengan dalil pertemuan kedua Nabi ini untuk membenarkan akidah dan kebatilan yang mereka yakini. Di antaranya mereka berdalil dari pertemuan kedua Nabi ini dengan menyatakan bahawasanya wali Allah itu lebih utama daripada Nabi, yang di mana menurut mereka Nabi Khidir lebih mulia berbanding Nabi Musa AS. Inilah perkataannya, iaitu yang bermaksud kedudukan Nabi berada di pertengahan, iaitu di atas Rasul dan di bawah wali. Jadi menurut Ibnu Arabi, urutan dari yang tertinggi adalah wali, kemudian Nabi, barulah Rasul. Sedangkan pada hakikatnya yang sebenar-benarnya adalah yang tertinggi Rasul, kedua Nabi, barulah wali. Tapi mereka beranggapan dan berdalil dengan kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir itu, sedangkan tidak. Asal usul pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik dalam kitab Al-Bukhari, Muslim dan kitab-kitab as-sunnah lainnya. Ada khilaf di antara para ulama tentang makna hubun. Ada yang menyatakan setahun, ada yang mengatakan bertahun-tahun. Artinya Nabi Musa AS berkeinginan kuat untuk mendatangi orang alim tersebut, iaitu Nabi Khidir, meskipun harus berjalan berpuluh-puluh tahun. Ini menunjukkan akan agungnya ilmu, di mana Nabi Musa tawaduk, merendahkan dirinya, meninggalkan kaumnya yang begitu banyak hanya untuk menuntut ilmu. Padahal ilmu tersebut bukanlah ilmu yang berkaitan dengan pengaturan kaum Bani Israel. Ilmu yang dimiliki Musa tentulah cukup untuk keimanan kepada Allah dan untuk mengatur Bani Israel. Akan tetapi Musa AS tetap semangat untuk menuntut ilmu kerana ingin menambah ilmu. Padahal Musa lebih mulia berbanding Nabi Khidir dengan kesempatan para ulama. Ini menunjukkan bahawasanya Nabi Musa adalah tawaduk. So, nama saluran latar belakang video penceramah ini ialah Jolly Good, Joliegood, Jolly Good. Okey. Video ini berdurasi selama 1 jam 22 minit. Jadi tempat penceramah Ustaz Wadi Anwar ini ialah Masjid Taqwa TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, Postcode 6000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Menceritakan tentang latar belakang penceramah pula. Penceramah ini tidak asing dari dunia dakwah kita, ya, iaitu nama sebenar beliau ialah Muhammad Wadi Anwar bin Ayub dan nama popular dia ialah Ustaz Wadi Anwar, UWA. Jadi umur beliau ialah 40 tahun pada tahun ini, 2023. Dan beliau lahir pada 20 September 1983 bersamaan 12 Zulhijjah 1403 Hijrah di Kota Kuala Muda, Kedah Bahang. Jadi beliau berasal di Sungai Petani, Kedah. Pendidikan Ustaz Wadi Anwar ni memang bukan calang-calang, sebab beliau kelulusan jurusan Syariah dan Bahasa Arab Institut Fatah Islami di Damsyik, Syria, ya, Syria. Jadi kerjaya beliau ialah penceramah agama dan pendakwah seperti mana yang kita ketahui. Jadi pada tahun 2016 hingga 2018 beliau menyandang jawatan sebagai pengetua Mahat Tahfiz Al-Anwar. Seterusnya Ustaz Wadi juga pernah dijemput sebagai penulis untuk rancangan Al-Kuliyah, iaitu di TV3, dan semusim di Barzah TV Al-Hijrah, ya. Seterusnya Ustaz Wadi Anwar juga merupakan pengasas kepada Institut Pendidikan dan Kebajikan Akademi Darul Ifta ADI. Okey, di samping itu juga beliau juga pernah memegang beberapa jawatan penting bagi beberapa badan NGO di Malaysia, iaitu pengerusi NGO Ikatan Ilmuwan Kedah, Islam Kedah, Islami. Seterusnya jawatan kuasa NGO Penawar Kedah. Okey, akhir sekali Ustaz Wadi Anwar juga pernah menerbitkan sebuah buku bertajuk Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar Al-Khattab. Okey, kita masuk pula ke bahagian kandungan video.
Pada permulaan, Ustaz Wadi Anwar membacakan surah Al-Kahfi ayat 60 beserta terjemahannya. Berdasarkan ayat ini, Ustaz menerangkan bahawa Nabi Musa AS merupakan umat yang paling ramai selepas umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa bangun dan berpidato di hadapan kaumnya, kesemua mereka terpegun dengan kepetahan Nabi Musa AS apabila berbicara. Kemudian salah seorang dari umatnya bertanya, "Wahai Musa, adakah di atas dunia ini manusia yang lebih alim dari kamu?" Nabi Musa AS menjawab, "Tidak ada, kerana akulah Rasul dan akulah yang diturunkan wahyu." Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa, "Wahai Musa, ada seorang di kalangan hamba-hamba abdi kami yang lebih alim dari kamu, Musa." Lalu Nabi Musa bertanya tentang hambanya itu dan meminta kepada Allah bagi menunjukkan arah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun mewahyukan kepada Nabi Musa bahawa lelaki yang dicarinya itu berada di pertembungan dua laut dan memerintahkan untuk membawa ikan supaya ikan itu dijadikan petunjuk mempat ke laut. Maka disitulah Nabi Musa akan dipertemukan dengan lelaki itu. Nabi Musa pun mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan perjalanannya bersama muridnya sepanjang laluan pertembungan dua laut, iaitu Sungai Nil. Apabila sampai di sebuah jalan, ikan yang dibawa oleh mereka secara tiba-tiba melompat keluar dan masuk ke dalam laut dengan cara yang aneh. Kejadian itu disaksikan oleh murid Nabi Musa, tetapi beliau terlupa untuk memberitahu gurunya Musa AS. Setibanya di suatu tempat, barulah anak muridnya memberitahu kepada Musa AS, "Wahai guru, sesungguhnya tak kala kita mencari batu untuk berlindung tadi, aku telah lupa memberitahumu bahawa ikan itu, aku lupa kerana hasutan syaitan." Dan saya akan teruskan dengan kandungan video di mana pertemuan di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi baik, setelah Nabi Musa telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari lelaki yang bernama Khidir alaihissalam, Nabi Musa dan anak muridnya pun meneruskan perjalanan mereka ke laut, pertembungan dua laut, iaitu Sungai Nil, dan melihat seorang lelaki yang sedang baring. Apabila melihat seorang lelaki sedang baring, Nabi Musa pun dan anak muridnya pergi duduk di sebelah lelaki tersebut. Ini nak cerita adabnya Nabi dengan seseorang, di mana bila Nabi Musa lihat lelaki itu tidur, Nabi Musa tidak kejutkan. Malah Nabi Musa tunggu sehingga lelaki tersebut bangun. Setelah Nabi Khidir bangun, maka dia pun terpinga melihat Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menyampaikan salam kepada Nabi Khidir. Dan dalam masa yang sama, Nabi Khidir masih terpinga-pinga lah ketika itu, dan Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk belajar ilmu daripadanya dan untuk menjadi murid kepadanya. Dan jawapan Nabi Khidir adalah, "Bagaimana kamu hendak menjadi murid aku sedangkan wahyu itu diturunkan kepada kamu?" Maksudnya di sini, buat apa kamu nak belajar sedangkan kamu itu Rasul dan wahyu itu diturunkan kepada kamu? Jadi nak cerita hebatnya Nabi Musa ni, walaupun dia seorang Rasul, dia tetap ada keinginan ataupun orang cakap dia ada usaha untuk belajar. Dan seterusnya kita masuk kepada 3 peristiwa penting lah dalam kandungan video. Jadi selepas mereka berkenalan, mereka pun meneruskan perjalanan untuk menyeberangi laut. Jadi apabila mereka, Nabi Khidir dan Nabi Musa AS ingin menyeberangi laut, mereka perlu menaiki perahu. Jadi setibanya di pelabuhan, mereka melihat terdapat banyak perahu, dan Nabi Musa dan Nabi Khidir meminta izin kepada salah seorang nelayan untuk meminta mereka dibawa ke seberang laut. Jadi, dan dalam masa yang sama, apabila mereka telah sampai ke seberang laut, Nabi Khidir alaihissalam secara tiba-tiba membocorkan perahu yang mereka naiki. Dan tindakannya itu ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam yang mempersoalkan tindakannya dan mengatakan, "Mengapakah kamu membocorkan perahu ini sedangkan pemiliknya sangatlah baik kerana memberi kita tumpang untuk ke seberang laut?" Jadi Nabi Khidir telah memberikan syarat kepada Nabi Musa agar tidak mempersoalkan tindakannya selama mana apa yang dilakukannya itu tidak ditentang oleh Nabi Musa. Dan buat peristiwa yang pertama ini, Nabi Musa telah mempersoalkan tindakan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir memberi amaran kepada Nabi Musa kerana Nabi Khidir berulang kali mengatakan, "Jika kamu hendak belajar dengan aku, kamu kena sabar." Jadi baik, seterusnya selepas mereka telah menyeberangi laut, mereka tiba di satu tempat dan satu situasi yang lain,
Apabila tiba di satu perkampungan, terdapat sekumpulan kanak-kanak sedang bermain dan Nabi Khidir menyembelih kanak-kanak tersebut. Dan semestinya tindakannya itu ditegur sekali lagi oleh Musa alaihissalatu wassalam, kerana apa yang dilihatnya ianya sangat terkejut, kerana seorang Nabi yang membunuh kanak-kanak pada pandangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam merupakan tindakan yang keji. Jadi dia pun menegur tindakan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir sekali lagi mengingatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahawa dia perlulah bersabar selama mana masih berburu dengannya. Jadi selepas dari kejadian kedua, mereka pun meneruskan lagi perjalanan mereka kepada peristiwa yang ketiga, iaitu di mana mereka tiba di sebuah kampung lagi. Mereka melihat penduduk-penduduk di kampung tersebut sangat kedekut. Apabila mereka sampai, penduduk tersebut tidak melayani Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan baiklah sebagai seorang tetamu. Jadi apa yang Nabi Khidir ni buat di kampung tersebut, apabila mereka berjalan, mereka melihat sebuah rumah usang yang dinding rumahnya hampir roboh. Dan apabila melihat tersebut, Nabi Khidir pun mengajak Nabi Musa untuk membaiki dinding tersebut, untuk memperbaiki semula dinding yang hendak roboh. Jadi apabila Nabi Khidir membaiki dinding tersebut, Nabi Musa pun mengeluarkan ayat kiasan, iaitu berbunyi seperti berapakah kos binaan. Seperti itulah kalau dalam bahasa kita, berapa lama nak buat rumah ni, macam tu kalau seorang-seorang buat, macam kiasan lah. Jadi apabila Nabi Khidir mendengar perkataan yang sedemikian, maka dia pun mengatakan kepada Musa, wahai Musa, sampai di sini sahaja pertemuan kita. Aku tidak boleh mengajarmu kerana kamu tidak sabar. Jadi perjanjian telah dilanggar dan syarat-syarat telah dilanggar, maka pertemuan di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir pun berakhir. Dan apa yang berlaku yang sebelumnya, 3 perkara sebelumnya, diceritakan semula oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu saja daripada saya. Jadi saya akan teruskan kepada ulasan video. Okey, dalam video tersebut Ustaz Wadi mengupas beberapa ayat daripada surah Al-Kahfi, yang mana bermula daripada ayat 60 sehingga 82, yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Okey, Ustaz Wadi juga berkata dalam video tersebut, perjuangan seorang rasul ni dia takkan habis untuk mencari ilmu ataupun menambahkan ilmu pengetahuan. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Musa alaihissalam ni adalah seorang rasul. Jadi dia penerima wahyu daripada Allah. Okey, apa yang kita boleh simpulkan, Nabi Musa ni orang yang paling alim lah pada zaman itu. Tapi kenapa dia nak mencari lagi ilmu pengetahuan? Sebabkan dia tahu ilmu Allah ni luas, ilmu Allah ni takkan habis. Okey, dalam video tersebut, dalam kisah tersebut, Nabi Musa alaihissalam ni ditemani oleh anak muridnya, iaitu Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam, yang mana seorang rasul yang soleh juga, Nabi yang soleh juga pada zaman itu. Tapi dia anak murid pada Nabi Musa lah. Ditemani sepanjang perjalanan Sungai Nil. Okey, ni saya nak kata bertukus lumusnya Nabi Musa alaihissalam ni untuk mencari ilmu. Dalam ada satu ayat ni dia mengatakan panjang Sungai Nil ni sehingga mencapai 6,853 km ataupun bersamaan dengan 4,190 batu jauhnya. Okey, tapi wallahu alam lah, mereka jalan sepanjang itu ataupun sebahagian saja, wallahu alam. Okey, sampai di Marajal Bahrain, iaitu pertemuan antara dua laut. Okey, mereka bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam ni lah. Okey, jadi bertukus lumusnya Nabi Musa ni sampai sanggup berjalan. Dia sampai mengatakan dekat anak muridnya tu, aku takkan berhenti berjalan, walaupun jauhnya, walaupun lamanya bertahun-tahun, aku takkan berhenti berjalan untuk bertemu Nabi Khidir alaihissalam ni. Okey, jadi yang seterusnya, Ustaz Wadi berkata juga, kelebihan kita membaca membaca isti'azah dan bismillah ni. Okey, berdasarkan kisah Yusha' bin Nun dan Nabi Musa, mereka dah terlajak daripada Marajal Bahrain tu, itu pertemuan dua laut tadi. Mereka dah terlajak. Lepas tu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, mana ikan? Mereka bawa ikan hud. Ikan hud lah. Semasa mereka terlepas daripada Marajal Bahrain tu, Nabi Yusha' mendapati ikan hud terlepas. Okey, itu disebabkan oleh bisikan syaitan yang berbisik pada Nabi Yusha' bin Nun. Hasutan syaitan lah, ataupun godaan syaitan.
Okey, apa kelebihan baca istiazah dan bismillah ni adalah supaya kita ni tidak bercampur urusan kita dengan syaitan. Okey. Yang seterusnya, Ustaz Wadi juga memperbetulkan kesalahfahaman sebutan Nabi Khidir alaihissalam ni. Yang sebenar-benarnya ialah Khadir. Berdasarkan hadis Nabi jugalah. Khadir, dia bukan Khidir tapi Khadir. Okay, tapi masyarakat majmuk kita ni dah terbiasa dengan Khidir alaihissalam. Okay, jadi mukjizat Nabi Khidir ni setiap kali perjalanannya akan tumbuh tumbuhan yang hijau. Okay, jadi Ustaz Wadi juga mula mengupas 3 peristiwa yang utama, iaitu memecahkan perahu, membunuh pemuda, dan yang terakhir ialah mendirikan tembok. Okey, baik. Seterusnya pula Ustaz Wadi menerangkan kenapa Nabi Khidir alaihissalam berbuat demikian, iaitu perkara yang mungkar depan Nabi Musa. Berdasarkan 3 peristiwa itulah. Okey. Jadi adalah sebab-sebabnya kerana Nabi Khidir alaihissalam ni dianugerahi ilmu aladuni, iaitu ilmu yang Allah buka gaibnya sebahagian, bukan semua, sebahagian sahaja. Okay, itu adalah ilmu aladuni lah yang dianugerahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Berdasarkan syariat kita benda tu mungkar, tapi berdasarkan syariat Nabi Khidir benda tu adalah satu kebaikan. Okay, baik. Jadi yang terakhir dalam video tersebut Ustaz Wadi mengatakan ada beberapa ulama menafsirkan jikalau Nabi Musa mampu lagi bersabar pada peristiwa ketiga, mungkin banyak lagi keajaiban peristiwa yang ajaib berlaku, ataupun kita boleh kata kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jikalau Nabi Musa mampu bersabar lagi pada peristiwa yang ketiga, iaitu mendirikan tembok tu, maka mungkin banyak lagi peristiwa yang ajaib akan berlaku, ataupun kita boleh sebut kebesaran Allah lah. Tetapi kita bukan nak kata Nabi Musa ni tak bersabar pada peristiwa tersebut. Nabi Musa hanya Nabi Khidir menganggap Nabi Musa ni dah tak mampu bersabar lah kalau nak teruskan lagi peristiwa yang keempat, yang kelima, yang keenam. Okey, baik. Itu saja untuk ulasan video yang kami dapat. Berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, dapat kita rumuskan dan dapat kita simpulkan bahawa kesabaran adalah satu kunci untuk kita mencapai sesebuah tujuan. Bahkan apabila seseorang itu ingin menuntut ilmu, kita perlu bersiap sedia dengan kesabaran, kerana proses untuk kita memperoleh, proses untuk kita dapat ilmu itu sendiri adalah bukan satu proses yang pendek. Bahkan proses untuk mendapatkan ilmu sendiri itu adalah panjang dan mengambil masa bertahun-tahun. Okey, berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini juga dapat kita ulaskan dengan pelajari beberapa ibrah yang dapat kita boleh teladani. Okey, sebagai contoh, kita sebagai umat Islam seharusnya menuntut ilmu dengan penuh adab, kerana orang yang beradab dalam menuntut ilmu akan diangkat darjatnya. Okey, sebagai contoh dapat kita simpulkan Nabi Musa meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi Khidir sebelum menuntut ilmu, dan Allah berfirman di dalam ayat yang berbunyi, yang bermaksud Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dengan beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Di samping kisah perjalanan Nabi Musa juga dapat kita simpulkan bahawa jika seorang itu haruslah rendah hati dan tidak boleh berpuas hati untuk menuntut ilmu. Seperti contoh kisah yang kita pelajari ini, Nabi Musa, seorang yang boleh dikatakan mempunyai ilmu yang penuh di dada, dan juga boleh dikategorikan sebagai penerima wahyu. Bahkan Nabi Khidir hanyalah Nabi biasa, namun Nabi Musa tetap merendah diri untuk mempelajari bersama Nabi Khidir. Dan tidak dilupakan juga Nabi Khidir merupakan dianugerahkan satu ilmu yang ini tidak ada pada Nabi Musa, iaitu ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni ni adalah ilmu yang dapat dibuka gaib sedikit, bukan keseluruhan. Baik, seterusnya
Nabi Musa juga mengajarkan, kisah Nabi Musa ini juga mengajarkan bahawa untuk mencari ilmu dan guru itu tidak perlu memandang kepada status sosial, ekonomi dan lainnya. Ini menunjukkan seorang yang lebih mulia tidak mengapa ia menuntut ilmu dari orang yang di bawahnya jika memang ada ilmu yang tidak diketahui olehnya, dan jangan sampai kemuliaannya menjadi angkuh sehingga enggan menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mar'a la yanbulu hatta ya'khudhu aman fawqahu wa misluhu wa dunihi, yang bermaksud sesungguhnya seseorang tidak mencapai kemuliaan hingga mengambil ilmu dari yang lebih tinggi darinya dan yang setara dengannya dan dari yang di bawah pangkatnya. Dan dapat kita simpulkan juga, dapat banyak kita ambil dan pelajari daripada kisah ini. Sekian daripada saya dan kami sekumpulan mengenai kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.